So, kita ambil mood seram dulu. Hello guys and welcome back to my YouTube channel Shima TV. So, hari ni aku nak baca cerita korang yang korang dah emailkan ke aku. Dan kepada yang aku belum baca email korang, harap korang bersabar sebab aku baca satu persatu tau. So, korang sabar sikit. Hari ni aku akan baca 3 cerita dari korang, 3 penghantar email. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe channel ni. Kepada yang belum subscribe, kalau korang suka konten cerita-cerita seram, kisah-kisah misteri, korang boleh tekan subscribe dekat bawah. Sebab kalau korang subscribe, nanti korang tak akan tertinggal satu pun video yang aku upload. So, kalau korang suka, korang boleh tekan subscribe. Jangan lupa like dan tinggalkan komen dekat bawah. Pada yang berminat nak share cerita korang, korang boleh sharekan cerita korang dekat alamat email ni, okay? Nanti saya akan baca dan buat satu video untuk korang. Okay? So, jom start kita punya cerita. Cerita yang ada dalam channel ni tak ada paksaan untuk korang percaya ataupun tak, itu terpulang korang. Yang penting kita ambil pengajaran dari setiap kisah-kisah tu, okey? So jom kita start. Email pertama daripada Aisyah, bukan nama sebenar. Okey, Aisyah ni berasal daripada Pulau Pinang. Okey, so nak dijadikan cerita. Okey. So pada satu hari, cikgu Aisyah ni dia buat satu kelas tuition malam. So diorang pun datang. Bila Aisyah sampai, rupanya dia ialah orang pertama yang sampai dekat sekolah tu. So Aisyah pun tunggu. Lepas 10 minit macam tu, barulah pelajar dengan cikgu-cikgu lain sampai. So macam biasalah, dia orang start belajar apa semua. Tiba-tiba si Aisyah ni dia dengar satu bunyi macam ada perempuan tengah menyanyi. So Aisyah pun pelik sebab dia tengok semua orang macam tak dengar apa-apa, macam tak ada apa-apa berlaku. So dia pun tanya kawan dia, "Weh, kau dengar tak?" Kawan dia cakap, "Tak pun." So dia diam je lah. Dan tiba-tiba dia dengar bunyi kaca jatuh pula. Bunyi kaca jatuh tu kuat sangat. So Aisyah pun tengok kawan-kawan dia sekali lagi macam tak ada apa. So Aisyah pun tanya dekat kawan dia balik, "Weh, kau serius ke tak dengar apa-apa?" Lepas tu kawan dia cakap, "Jangan tegur." Start tu Aisyah dia dah rasa lain dah. So Aisyah pun senyap, sambung belajar macam biasa balik. Tiba-tiba pula cikgu si Aisyah ni marah dekat si Aisyah dengan kawan dia ni sebab tengah buat bising. Padahal time tu si Aisyah dengan kawan dia ni tak buat apa-apa pun. Diorang senyap je. Tapi cikgu dia orang marah dia orang sebab diorang bising. So diorang pun rasa macam pelik je cikgu ni tiba-tiba marah kan, sebab kita orang pun tak buat apa-apa. So Aisyah dengan kawan dia pun pindah duduk dekat meja depan. Lepas tu kelas dah habis. Si Aisyah ni ialah orang terakhir yang keluar daripada kelas tu. Dia kunci kelas tu. Tiba-tiba dia ternampak satu sosok perempuan, macam perempuan lembaga, tengah pegang sesuatu. Dia pun terus lari. Dan dia orang tengah tunggu parents ambil daripada kelas tuition tu. Masa tu di tempat menunggu parents lah. Dan cikgu dia cikgu dia tiba-tiba datang minta maaf dekat si Aisyah dengan kawan dia ni. Sebenarnya si Aisyah dengan kawan dia ni tak buat bising pun, tapi actually cikgu dia dah nampak dari awal. Cikgu dia boleh nampak benda tu. Cikgu si Aisyah cakap ni, sebenarnya benda tu dia tengah bawa anak dia nak cari penjaga untuk anak dia. Dan dia pilih si Aisyah ni lah. Sebab tu lah cuma si Aisyah je yang boleh dengar bunyi-bunyi bising yang benda tu buat. Tapi disebabkan si Aisyah ni tak layan, benda tu dia jadi marah. So dia pecahkan kaca tu. So bila dia dah pecahkan kaca tu, masa tu lah cikgu si Aisyah ni nampak, dia terus tegur supaya budak Aisyah ni jangan bising. Sebab dia dah nampak benda tu dari awal. So dia pesan dekat Aisyah, kalau ada apa-apa benda tu, jangan tegur, biarkan je. So start dari situ, si Aisyah memang tak boleh lupakan perkara yang terjadi tu sampai sekarang. So itu je cerita daripada Aisyah. So bagi korang macam mana? Betul ke tidak? Wallahualam. Korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Okay? So kita teruskan untuk kisah yang kedua, email yang kedua. Email yang kedua ialah daripada AB daripada Sabah. Actually aku dah baca tau. Aku dah baca email ni semalam. Actually aku nak buat
nak buat petang sikit, malam sikit sebabkan cerita dia seram sangat. So semalam aku stop dan aku buat petang-petang. Sekarang dah pukul 6 kot. Dan pukul 5 aku shoot video ni sebab aku takut bila dah gelap sangat. Okay, so kita teruskan untuk kisah AB ni. Okay, so AB ni dari Sabah. So di kawasan kampung si AB ni ada satu pasangan suami isteri lah, pasangan suami isteri. Dia tengah cari babysitter untuk anak dia sebab dia tengah bekerja, tiada siapa yang jaga anak dia. So mamak si AB ni, mami dia ni rasa kesian kan dengan dia orang. So mami si AB ni dia pun rasa kesian, so dia pun tolonglah jaga anak pasangan suami isteri ni sambil dia orang cari babysitter lain kan. So mau dijadikan cerita, rumah pasangan suami isteri ni rumahnya macam kawasan hutan. Lepas tu jarak, kalau biasalah kan kalau rumah macam hutan, macam kampung-kampung, jarak rumah ke rumah tu macam jauh-jauh sikit. Begitu kawasan rumah dorang. So anak pasangan suami isteri ni 3 orang. 2 orang ni kembar. Namanya si Yam dengan si Marta. Okay, so si Yam dengan si Marta ni darjah 6. So adik bungsu dia ni namanya Sikil. Sikil ni baru usia dalam 1 tahun Sikil ni. So lepas seminggu si AB ni pun selalulah pergi kawankan mama dia kan di rumah pasangan suami isteri tu untuk jaga 3 orang budak ni. Lepas 1 minggu tu tiadalah juga apa-apa pelik di rumah tu. So macam biasa mamaknya jaga, dia pun temankan mamaknya setiap kali balik sekolah. Okay, so mau dijadikan cerita, satu hari mamak si AB ni dia pergi rumah jiran. Masa tu dia ada orang dengan mamak dia jaga budak 3 orang tu. So mama si AB ni pergi rumah jiran. Then tinggallah si AB 1 orang dengan 3 orang budak-budak tu dia jaga. Lepas tu sebelum mamaknya keluar rumah tu, mamaknya cakap lah, "Mama jalan dulu." Pun si AB pun cakap lah, okey. Lepas tu dia tiba-tiba dengar bunyi macam di dapur, macam orang tengah cuci piring, macam tengah potong-potong. So si AB ni pun fikir, oh mungkin mamanya ni masak dulu baru dia pergi rumah jiran. So dia pun biarlah. Lepas tu dia dengar macam tu macam lama kan. So dia pergilah dapur sambil dia buka pintu dapur sebab ada satu pintu sebelum ruang tamu pergi dapur ada satu pintu. Pintu tu sentiasa ditutup sebab takut budak-budak tu masuk dapur kan. So si AB ni pun dengan semangat dia buka tu pintu. Dia panggil, "Mak." Lepas tu terbuka siap pintu dapur tu, tiada sesiapa yang di situ. Bunyi tu pun yang bising-bising tiba-tiba hilang. Jadi si AB ni kan macam lain lah sudah kan perasaannya begitu. Lepas tu dia tutup tu pintu, dia balik pergi ruang tamu, dia duduk sebelah Sikil. Lepas berapa minit macam tu, tiba-tiba dia dengar, sebab rumah tu 2 tingkat. Sorry aku lupa cakap. Rumah tu 2 tingkat. So dia tiba-tiba dengar ada bunyi bising macam di atas, macam di tingkat 2 tu, macam ada bunyi orang tengah berlari-lari sambil buka-buka pintu. So macam kamu tahu lah kan keadaannya, berlari-lari pasti bising buka pintu. So si AB ni pun tak tahu sudah mau buat apa. Memang dia tak bergerak sudah. Dia biar saja tu bunyi begitu, dia terduduk saja di situ. Lepas tu Sikil ni dia tengoknya si AB. Si AB pun tengok Sikil. Tiba-tiba Sikil cakap, "Siapa di atas tu?" Sambil Sikil ni ketawa-ketawa. Padahal Sikil ni budak 1 tahun. Dia bercakap pun tak lancar. Macam mana dia boleh tiba bercakap lancar? So apa lagi? Si AB ni sudah lain perasaannya begitu. Dia lari keluar rumah. Dia jerit-jerit dia punya mami. Dia panggil-panggil dia punya mami. Tapi dia punya mami tak respon masa tu. Tiba-tiba pula si Yam time tu terkencing. Nah, bingung lah si AB ni time tu. Lepas tu si AB masuk lagi dalam rumah. Dia pun cuci apa semua si Yam kencing ni. Si Marta pula tiba-tiba mau terberak, mau terbuang air besar time tu. So lepas dia selesaikan si Yam, dia pergi lagi hantar si Marta pergi tandas. Tapi tandas dorang tu bersebelahan dengan dapur. So sampai dorang di tandas, si AB ni teringat lagi balik pasal yang tadi dia dengar bunyi bising. Apa lagi, dia terus kasih tinggal si Marta. Masa tu si AB tak fikir lain sudah. Dia memang tak fikir soal apa-apa yang berlaku di rumah tu. Dia memang takut betul. So dia lari siap pergi ruang tamu tu. Tiba-tiba dia dengar bunyi pintu besi macam dibuka dari luar. Rupa-rupanya dia punya mami. Tapi masa dia punya mami keluar tadi, dia tidak pun dengar bunyi besi tu. Mamanya balik baru dia dengar bunyi besi tu.
Tapi si AB ni pun bersyukur je lah mamanya balik tepat masanya kan. So bila dorang balik Syed di rumah, si AB ni pun cerita lah dengan maminya pasal yang kejadian yang jadi sama dia tu. Rupanya mami dia pun selalu alami apa yang dia alami. Patutlah maminya suruh dia temankan dia masa jaga budak tu lepas balik dari sekolah. And then tapi lepas tu okey lah, terbiasa sudah keadaan tu kan. Makin lama makin macam pelik keadaannya, sampai di rumah dia orang sendiri pun dia rasa pelik. Macam dia selalu dengar bunyi jiran dia panggil nama dia. Lepas dia buka pintu, buka tingkap, tiada orang. Lepas tu ada lagi tu, ni time di rumah dorang sendiri ya. Time di rumah dorang dia ternampak lembaga duduk di depan cermin mamaknya, bilik mamaknya. So sampailah satu hari si AB ni dia tiba-tiba demam seminggu. So bila dia diubat, rupanya barang yang dari rumah suami isteri tu ikut diorang balik rumah. So sebab itulah dia selalu terdengar gangguan-gangguan tu di rumah. Lepas berapa minggu maminya pun berhenti jaga budak 3 orang tu sebab takut kejadian yang sama berulang kembali. Pendapat korang boleh komen dekat bawah. Korang masih dengan aku kan nonton video ni? Sebab aku dah start seram dah. Cerita si AB ni sampai situ je. Tapi aku masih tertanya-tanya lah kan, kenapa suami isteri ni tak tahu keadaan rumah dia orang macam tu. Apa yang jadi dengan budak 3 orang tu kan. Dia berhenti sampai situ je. Tapi aku tertanya-tanya lah apa yang jadi kan. Kalau korang sama, korang komen kat bawah, okay? So kita teruskan untuk kisah yang ketiga. Okay, aku harap korang masih tengok video ni, okay? Okay, so email yang ketiga ni dia tak bagi tahu siapa namanya, dia terus je start bercerita. Then korang jangan lupa tau, kalau korang sendkan email, please letak nama korang. Then sebab dia tak bagi tahu dia punya nama, so aku panggil dia Farid je lah, okay? Okay, si Farid ni orang Kedah. Farid ni orang Kedah. Lepas tu masa sejak baru habis exam, dia pindah ke Melaka, pergi rumah sewa yang bapak dorang sewakan. Dan dia panggil lah kawan-kawannya. Dorang dalam 5 orang pergi Melaka, kerja di Melaka, tinggal di rumah yang bapak dorang sewakan lah untuk dia. Lepas tu lepas beberapa hari tu dorang kira okey je lah, macam biasa kerja, balik kerja. Dan kawannya ni biasalah, kalau kawan-kawan lagi-lagi lelaki kan, dorang bergurau biasa macam. So masa si Farid mandi ni, kawannya pergi kasih mati lampu. Lepas tu pergi kasih on bunyi tengah mengilai. So si Farid ni pun ndaklah juga takut sebab rumah tu bukannya besar mana pun, lagi pun dorang ramai kan. So dia biar siap lah. Lepas 2-3 hari kawannya buat lagi perkara yang sama, kasih mati dia punya lampu time mandi. Lepas tu bunyi lagi suara tu. And then si Farid ni macam sabar siap lah kan. Lepas tu masa tu dorang tengah cuti, so dorang pun ramai-ramai tengah mengemas rumah. Time tu si Farid dia tengah menyapu time tu. Dia tengah menyapu lantai dari dapur, dari ruang tamu sampailah ke dapur. Tapi makin lama dia sapu, dia rasa macam makin pelik. Rambut yang dia sapu tu berkumpul, makin lama makin pelik. Dan dia pergi tengok lah rambut tu. Rambut tu ukurannya macam bukan ukuran rambut lelaki. Panjang. So panjang lepas tu banyak lagi. So si Farid ni pun rasa start sudah macam meremang, lain sudah perasaannya time tu. Tapi dia diam-diam siap lah, dia sapu siap sampai habis. Lepas beberapa hari, satu malam tu si Farid pun cerita lah pasal yang rambut dia sapu tu dengan kawan-kawannya. Kawannya ni pun tiada insurans, teruslah dia cakap, oh Ponti kali. Macam yang tiada perasaannya betul tu time tu. Biasalah lelaki kan. So dia pun cakap, ish kau ni buatlah macam biasa, tidur macam biasa kan. Dorang pun tidur macam biasa. Lepas tu si Farid ni dengan kawannya belum tidur. Kawannya ni tahulah perangai dajal kan. Dia pergi bukanya lagi. Time tu yang 3 orang sudah tidur, tinggal dia dengan kawannya 1 orang. Kawannya ni dia pergi buka lagi bunyi suara mengilai tu untuk kasih takut 3 orang yang sudah tidur tu, tapi tak kena layan. So dorang pun macam okey lah, tidurlah kita. So si Farid ni dia pergilah tutup pintu bilik tu kan. Masa dia mau tutup pintu bilik tu, dia ada ternampak satu sosok dekat dapur. Dekat dapur tu, kamu boleh tengok sini. Dekat dapur tu. So si Farid ni pun takut sudah, dia tutupnya rapat-rapat. Lepas tu dia pergi berhimpit-himpit dengan kawannya. Sebab kawan-kawannya baring di lantai, so dia berhimpit-himpit. Tapi makin lama dia pejam mata, makin dia tak boleh tidur. Lepas tu benda yang dia nampak tu starting sudah buat bunyi bising-bising, bunyi geser. So
si Farid ni pun tak tahan sudah, tanpa takut. Dia paksa juga tidur. Akhirnya dia tertidur. Lepas tu dia tak cerita barang tu direct sama kawan-kawannya sebab takut kawan-kawannya pun rasa macam makin besar lah benda ni. So dorang pun lagi beberapa hari mau balik pergi Kedah sebab dorang punya result mau keluar sudah time tu. So time dorang sudah balik ke Kedah tu, time dorang keluar dari rumah tu, barulah si Farid ni cerita apa yang jadi sama dia malam tu. Rupanya kawan-kawannya yang lain pun sama. Means dia bukan satu orang dia syak lah kena ganggu, tapi kawan-kawannya yang lain pun, tapi dorang diam syak sebab takut benda ni makin kasih menakut-nakutkan dorang. Kawannya lagi ekstrim, ada yang nampak benda tu bertengge, ada yang dengar bunyi ketuk-ketuk. So pengajarannya di sini, kalau korang sudah tahu macam bunyi pelik-pelik ke apakah di tengah malam tu, janganlah tegur, biarkan syak, okay? Sebab bila kau makin tegur, kau akan jadi takut dan barang tu pun makin suka kacau kamu. Jangan tegur benda-benda macam ni, okay? So apa komen korang dekat bawah pasal tiga cerita ni, korang boleh komen dekat bawah dan jangan lupa like dan subscribe, okay? So jumpa korang next video. Bye.